Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Guru Besar Sekolah Rendah Islam dan Taklim, Ustaz Khairul Iman bin Ismail, guru-guru penolong kanan, Ustaz dan Ustazah serta anak didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini ada sedikit perkongsian bersama dengan saya, Ustaz Amin Rosman, yang mana akan sama-sama kongsikan tentang peristiwa di mana berlakunya pada setiap tahun yang kita ingat. Peristiwa di mana tentang lahirnya seorang lelaki yang sangat disayangi, dicintai, yang sangat digeruni pada suatu ketika masa dulu, iaitu siapakah dia? Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan rasul yang terakhir, merupakan nabi yang terakhir. Jadi hari ini merupakan hari bulan ini merupakan bulan sambutan Maulidur Rasul, peringkat sekolah, peringkat sekolah. Jadi insyaAllah kita sama-sama dengar dan ambil apa yang baik untuk kita semua, insyaAllah. Dan sebelum itu, kita nak tahu apakah maksud Maulidur Rasul. Setiap kali 12 Rabiul Awal, akan berlangsungnya, akan disambutnya Maulidur Rasul ini. Apa itu Maulidur Rasul? Maulid bermaksud adalah, pengertiannya adalah kelahiran. Kelahiran. Jadi kalau kita tambah Rasul tu, jadi kelahiran Rasulullah. Kelahiran Rasulullah. Dekat situ ada kesilapan sedikit. Ada penambahan alif di situ, Rasulullah. Jadi Maulidur Rasul adalah maksud adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Boleh dapat Maulid adalah kelahiran, Maulidur Rasul adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan kita nak tahu siapa Rasulullah. Jom kenali dan mengenali biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun salah silah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Siapa nama dia? Keturunan apa? Nama bapanya. Okey, di mana Nabi dilahirkan. Okey. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, ini adalah nama sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian gelaran yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepanjang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda diberi gelaran. Apakah gelarannya? Iaitu Al-Amin. Apa Al-Amin ini?
Al-amin ini adalah bermaksud amanah, yang ataupun diberi kepercayaan. Kerana apa diberi kepercayaan ataupun amanah ini, diberi kepercayaan ini, diberi gelaran ini, dan gelaran ini bukanlah orang Islam yang bagi. Bukanlah orang Islam yang bagi, tetapi daripada golongan kafir Quraisy yang memberi golongan ini kepada Rasulullah. Sebab apa? Kerana apa? Kerana Rasulullah tidak pernah berkata bohong. Sebab Rasulullah tidak pernah berkata bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana Rasulullah jujur dengan apa yang dia buat. Masyarakat Quraisy ni, masyarakat Arab Quraisy, dia suka simpan barang kepada Rasulullah SAW. Bila dia suka simpan barang kepada Rasulullah, contoh 1,000 dinar. 1,000 dinar yang disimpankan kepada Rasulullah, dan begitulah dipulangnya kepada orang yang menyimpan itu. Maknanya Rasulullah tidak ambil sedikit pun. Rasulullah tak ambil sedikit pun, hatta walaupun mereka nak bagi, Rasulullah tak akan ambil. Nampak tak? Itulah kemuliaan Rasulullah. Kerana apa? Kerana Rasulullah buat kerana ikhlas, jujur dan amanah. Okey. Yang ketiga, kita tengok bila kelahiran Rasulullah, tentunya hari Isnin. Ini adalah fakta yang tak dapat nak diubah. Yang mana Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau kita tahu tak tarikh kita punya kelahiran dalam bulan Islam. So kita kena ambil tahu tu. Kena ambil tahu tahun kelahiran kita dalam bulan Islam. Okey, kenapa diberi dengan tahun Gajah? Kenapa diletaknya tahun Gajah? Kerana pada tahun tersebut merupakan ada serangan daripada tentera Abraha. Tentera Abraha yang mana tentera bergajah yang mana telah menyerang Kaabah, nak meruntuhkan Kaabah. Tentera bergajah ni nak meruntuhkan Kaabah, tetapi apa yang berlaku pada ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar burung ababil. Allah menghantar burung ababil yang mana diambilnya batu-batu kecil. Batu-batu kecil, ada ulama mengatakan batu-batu kecil ataupun Allah SWT bara api yang daripada neraka. Dibawa dan menghancurkan tentera bergajah. Bagaimana dia hancurkan tentera bergajah? Burung ababil melemparkan batu tersebut. Sehingga bila kena kat badan, tembus ke belakang. Itu yang berlaku. Sebab itulah yang berlaku pada tahun tersebut. Sebab tu diberi tahun Gajah. 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Di mana Nabi dilahirkan? Nabi dilahirkan di rumah Abu Talib di Mekah. Di rumah Abu Talib di Mekah. Siapa Abu Talib ni? Abu Talib ni adalah bapa saudara Rasulullah yang sangat Rasulullah sayangkan. Bapa saudara Rasulullah yang sangat Rasulullah sayangkan. Di rumah Abu Talib, Nabi SAW dilahirkan. Okey. Dan Nabi bermakna Nabi dilahirkan di Mekah. Okey, siapa nama bapa Rasulullah? Okey, nama bapa Rasulullah adalah Abdullah bin Abdul Manaf. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Abdul Muttalib, rasa tak ada alif ni. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama ibu Nabi SAW pula, apa dia? Aminah binti Abdul Manaf. Aminah binti Abdul Manaf. Okey. Ummu Aiman ni siapa? Ummu Aiman ni adalah ibu susuan Rasulullah. Ibu susuan Rasulullah. Kemudian Suwaibatul Islamiyah, juga ibu susuan Rasulullah. Kemudian
Apa yang perlu kamu tahu, Halimatus Sa'diyah juga adalah merupakan ibu susuan Rasulullah. Untuk pengetahuan kamu, di mana ketika Nabi dilahirkan, Nabi SAW dilahirkan, Nabi tak sempat berjumpa dengan ayahnya. Ha, Nabi tak sempat berjumpa dengan ayahnya. Bermakna bila Nabi dilahirkan, Nabi dalam keadaan yatim, tiada ayah di sisinya. Tiada ayah di sisinya. Nabi dilahir secara yatim. Kamu kena tahu Okey. Itu pengetahuan untuk kita adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah. Okey. Kemudian Ustaz nak ceritakan dekat sini apakah 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ni adakah yang kita tahu tadi adalah tahun kelahiran Rasulullah. Dan untuk pengetahuan kamu semua, bukan sahaja tahun kelahiran, hari kelahiran Rasulullah, malah merupakan hari kewafatan Rasulullah juga tahun jatuh kepada 12 Rabiul Awal. Nampak tak cantik, tak susunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian apa lagi yang berlaku dalam pada 12 Rabiul Awal? Di mana 12 Rabiul Awal Nabi tiba di Madinah. Di kota Madinah. Kota Madinah, di tempat mana Nabi tiba di Madinah tu, di tempat disambut di kota Madinah lah, di mana Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi keluar dekat Mekah pada 8 Rabiul Awal. Nabi keluar dekat Mekah pada 8 Rabiul Awal. Maknanya ada kisah bukanlah di mana Nabi berhijrah itu pada 1 Muharram tu, bukanlah. Ini adalah ulama mengatakan bahawa Nabi keluar daripada Mekah pada 8 Hijrah. 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal. Di mana orang Islam semua berhijrah ke Madinah. Seramai berapa orang? 100 orang. Di mana 100 orang selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, hanya 100 orang sahaja yang memeluk Islam. Ini yang berlakulah. Ini sedikit sebanyak tentang peristiwa yang berlaku pada 12 Rabiul Awal. Pada 12 Rabiul Awal. Tahun kelahiran Nabi, tahun kewafatan Nabi, dan juga di mana hari kelahiran Nabi SAW, maafkan Ustaz, hari kelahiran Nabi SAW dan hari kewafatan Rasulullah SAW, dan serta hari di mana Nabi tiba di Madinah. Hari di mana Nabi tiba di Madinah. Okey. Kemudian, last sekali, bagaimana cara kita nak mencintai Rasulullah SAW? Apa pengorbanan kita untuk mencintai Rasulullah? Apa yang perlu kita buat nak menunjukkan kita ni rasa sayang kita kepada Rasulullah? Yang pertama, kata hadis Rasulullah SAW, 4 tanda untuk mencintai Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah dianggap beriman salah seorang daripada kalian sampai diriku lebih mencintai dari anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Ini salah satu di mana cara untuk mencintai Rasulullah SAW. Yang mana hadis ini telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata hadis ini, kita ni takkan beriman bila mana salah seorang daripada kita ni
Sebab bila mana kita tidak mencintai, bila kita tidak mencintai ah, anak kita, orang tua dan seluruh manusia, maknanya kena mencintai orang yang berada di sekeliling kita. Bila kita tak mengasihi orang yang berada di sekeliling kita, bagaimana nak menunjukkan kita beriman dengan Allah dan juga Rasul. Ah, Mencintai ini maksudnya bukanlah cara aku suka kau, tak. Mencintai ini maksudnya, mencintai ini maksudnya ah, kita mengamalkan adab-adab yang telah diajar oleh Rasulullah. Adab berjiran, adab sesama tetamu, adab menghormati orang tua. Itu yang dikatakan sebagai mencintai. Menolong mereka bila mana mereka memerlukan. Itu yang dikatakan mencintai. Okey. Selain daripada itu, okey, kita tengok apakah cara lain untuk mencintai. Okey, ni mencintai manusia yang tadi Ustaz bagi tahu. Okey, kemudian buat yang Nabi suruh dan tinggal apa yang Nabi larang. Okey, buat yang Nabi suruh dan tinggalkan apa yang Nabi larang. Buat benda yang baik, tinggalkan benda-benda yang buruk. Buat benda baik bukan secara daripada zahir, malah dari segi uh, fikriyah pun kena juga. Fikriyah ni masuk apa, daripada pemikiran kena baik, perbuatan kena baik, apatah lagi sifat dalaman manusia. Kena baik. Hmm. Okey. Dan yang ketiga, apa yang kita boleh, bagaimana cara kita nak mencintai Rasulullah, perbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok zaman sekarang ni, banyak ramainya manusia yang kreatif. Kreatif dalam mengalunkan zikir, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila kita amalkan selawat tu, boleh membuatkan kita menangis, boleh membuatkan kita rindu dengan Rasulullah SAW. Siapa tak rindu dengan Rasulullah SAW? Bila mana kalau kita dengar kisah-kisah Nabi yang lain, yang mana dalam setiap perjuangan Nabi, apa yang Nabi buat. Salah satu contoh di mana Nabi berdakwah di Taif, di negeri Taif, Nabi dilempar dengan batu dan najis sehingga berdarah. Dan pada ketika itu, ya, apa malaikat kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hendak tak engkau menyuruh aku supaya menterbalikkan kedua gunung yang ada di hadapanku ini untuk menghancurkan penduduk Taif?" Kata Rasulullah SAW, "Jangan, tidak." Kata Rasulullah, "Jangan, tidak." Kerana apa? Kerana mereka ni adalah umat aku. Nampak tak sayangnya Rasulullah dengan umat dia? Menunjukkan Rasulullah ni sayang dengan umat dia. Dan bagaimana kita ni nak menyayangi Rasulullah? Boleh tak kita ni nak menyayangi Rasulullah macam mana Rasulullah menyayangi kita? Jadi itu sedikit sebanyak tentang perkongsian di dalam peristiwa Maulidur Rasul. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap itu daripada kelemahan diri Ustaz sendiri. InsyaAllah kita sama-sama kita perbanyak selawat. Tak kisah sama nak tunggu hari Jumaat ke tak payah tunggu hari Jumaat. Setiap hari. Setiap hari. Ada masa free, banyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Banyakkan selawat kepada Rasulullah. Banyakkan zikir kepada Allah. Itulah cara kita menyayangi Rasulullah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Jadi Ustaz mohon maaf jika Ustaz ada terkasar bahasa, jika ada benda yang ada kesilapan daripada Ustaz mohon maaf. Jadi insya-Allah sama-sama kita perbaiki diri kita, sama-sama kita menjadi orang yang mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Ustaz akhiri dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.